Dah. Duduk siap-siap depan pintu tu. Sama dengan buka pintu tu je. Cuy, masuk pi. Boleh. Sungguh Cik Kiau kena buat lagu tu lah no. Dah tahu dah rahsia dia. Boleh. Tak ada masalah. Tapi selalunya orang pertama ataupun 2-3 orang saja tu. Orang Cina yang memang percaya betul tentang perkara ni. Orang kita pun patut buat lagu tu, Abu Naik. Ya. Apa salahnya kalau kita bersedekah pagi-pagi? Kod-kod Allah Ta'ala tambah rezeki kat kita. Betul lah. Ni orang Cina dia cukup pantang. Kalau orang pertama masuk kedai dia, tak jari beri barang ke apa-apa. Dia kira tu sui lah tu. Apa cerita pun, dia kira nak bagi orang tu beri juga. Kalau tak untung, dapat harga modal pun tak apa. Asalkan orang tu mau beri. Ni percaya sungguh lah tu Abu Tapi kok mana pun menega ni mulut kena manis. Yang tu satu. Jangan duk menyombong dengan orang. Duk buat muka jom saja orang pun tak mau masuk kedai. Ya, betul-betul Mati. Mulut manis, muka manis. Itulah resepi orang niaga, Mati. Bukannya perlu make up terbaik-terbaik tu. Sungguh tu. Ni, make up terbaik-terbaik. Buah minyak wangi mengembok. Mega lain pula, Abu Naik. Ada juga no. Berniaga apa tu, Mati? Tak apa. Nanti kita dua. Kita cerita. Lah, ada depa ni, Abu. Bahaya. Fahamlah. Ramai lagi depa ni. Patih ni. Dia berjangkit dekat Din lah tu. Kan? Allah. Demikian tadi kisah Pelenggak Pak Tih Mat kali ini. Lakonan dijayakan bersama oleh Jawahir Jaafar sebagai Pak Tih, Nur Syariza Zainuddin sebagai Mak Tih, Morini Othman sebagai Kiah dan Lim Lok Bun sebagai Ah Bun. Skrip nukilan Nasir Awang. Pelenggak Pak Tih Mat diterbitkan oleh Jamil Isa. Mereka berjuang bukan apa yang dibenci di hadapan, tapi untuk melindungi apa yang bakal ditinggalkan kelak. Jasamu ku kenang, perjuanganmu kami warisi. Terbias semangat juang dalam setiap derap langkah seharian kami. 31 Julai 2018. Selamat menyambut Hari Pahlawan. Rancangan Bimbingan Fardhu Ain. Pembentukan anak yang soleh, anak yang cemerlang dunia dan akhirat ni, dia ada acuan kan. Siapa yang nak bentuk tu? Kita. Siapa dia? Ibu ayah. Makan harta tak betul, cara tak betul, dan kalau mihak orang pula dosa besar. Sebab apa? Bersangkut dengan orang. Hak ni kalau dia tak nak taubat pun, dia kena ada 4 syarat. Nah, antara syarat yang paling ketat ialah dia kena pergi pulang balik hak kawan tu dan minta maaf kawan tu. Hak amanah mereka itu hak tak mau beri nafkah kepada anak. Jika kesengajaannya tak beri nafkah, maka hukumnya besar saja. Jika dia tidak mampu, maka ibu tu mampu, ibu tu boleh kira sebagai hutang. Radio Malaysia Kedah FM membawakan kepada anda muslimin dan muslimat rancangan bimbingan Fardhu Ain setiap hari bermula dari jam 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM. Tahukah anda sebanyak 2.5% pendapatan anda kepunyaan hak asnaf? Tunaikanlah zakat anda. Hubungi Lembaga Zakat Negeri Kedah di talian bebas tol 1800 88 1740. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, bersiaran 31 Julai 2018 bersamaan 18 Zulkaidah 1439 Hijrah. Di sini saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Dan hari ini, waktu ini kita berada dalam ruangan rancangan bimbingan Fardhu Ain. Hari Selasa kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Yusof bin Haji Ahmad, Pegawai Agama Daerah
Yan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syekh sihat no? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, kita nak meneruskan dengan tentang 40 hadis akhlak mulia, tapi sebelum itu mungkin Tuan Syekh ada mukadimah dulu, silakan. Terima kasih DJ bertugas kita di Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan warga kuliah bimbingan Fardu Ain setiap petang yang setia di sisi radio yang mengikuti kita pada petang ini, dan juga sahabat-sahabat Kedah FM yang mengikuti kita melalui Facebook, di mana saja tuan-tuan dan puan-puan berada pada saat ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga nak ambil kesempatan pada petang ni untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Pahlawan yang malam tadi kita di peringkat negeri bersama-sama dengan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan dan seluruh pimpinan kerajaan negeri dan juga bekas-bekas tentera dan prajurit dan juga polis dan anggota-anggota keselamatan mengadakan majlis bacaan Yasin yang diadakan di Masjid Tuan Husin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita syukur banyak-banyak negara kita aman dan mendapat kemerdekaan, dan kita doa sama-sama mudah-mudahan Allah cucurkan rahmat keampunannya kepada para arwah para prajurit, perwira-perwira kita yang telah pun terkorban, yang telah pergi meninggalkan kita dengan jasa-jasa mereka. Kepada yang masih terus berjuang mempertahankan setiap inci kedaulatan tanah pertiwi kita yang sangat kita cintai ini, mari letakkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan hidup mulia dan mati mendapat ketinggian di sisinya. Saya pada petang ni sebenarnya nak mukadimah tentang satu titipan, sisipan buat semua. Suka tak suka kita kena mengaku tuan-tuan, masa sedang beredar. Masa sedang berlalu, Nisa. Pagi akan berganti petang. Siang akan berganti malam. Ya. Minggu akan berganti bulan. Akhirnya bulan juga akan berganti tahun. Kita sedang di mamah usia. Tuan-tuan, suka tak suka persekitaran kita juga sedang berubah. Nasib kita juga pasti akan berubah. Segala-galanya akan berubah di sekeliling kita. Bertuah bahagia orang yang berubah ke arah yang baik. Bertuah bahagia kalau orang itu mengubah kegagalan menjadi kejayaan. Tapi alangkah malangnya orang yang enggan berubah. Dia enggan berubah sedangkan dia tahu bahawa dia masih ditakut lama. Dia masih lagi dalam derita. Kadang-kadang ada orang dia selesa dengan derita itu, padahal dia kalau ditanya jauh di sudut hati dia tidak ingin menderita. Tapi dia memilih penderitaan. Alangkah celakanya orang yang memilih derita di dunia dan di akhirat. Dia derita apabila dia gagal menjadi seorang hamba Allah yang soleh, walaupun dia kelihatan bahagia. Tuan-tuan, saat kita boleh memilih, pilihlah untuk berbahagia di dunia dan akhirat, untuk senang di dunia dan di akhirat. Andai kita terpaksa memilih, biarlah kita senang di akhirat walaupun terpaksa bersusah payah di dunia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita selalu minta tolong dengannya. Minta tolong dengan penuh kesabaran dan minta tolong dengan berlaku sabar ketika melaksanakan perintah agama.
Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sembahyang. Hari ini kita tengok ada ramai orang terburu-buru mencari dunia, mencari senang tetapi lupa untuk mencari ketenangan dalam hidupnya. Dia hanya memburu kesenangan, dia memburu kemewahan, dia memburu kekayaan, tetapi dia tidak memburu keredaan. Dia tidak kemudiannya mengejar pun ketenangan. Padahal badan yang kuat akan menjadi lemah satu hari. Kita yang muda pasti akan menjadi tua juga. Anak-anak kita yang kecil, yang comel akan menjadi dewasa. Kita akan tanpa sedar menerima pembalasan hasil daripada apa yang kita telah lakukan. Sebab itu kita tidak boleh lari daripada mengubah. Tidak boleh lari daripada berubah. Kita tidak boleh lari daripada berusaha. Kita wajib berubah. Kita wajib berusaha untuk berubah. Allah sebut dalam Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan mereka berusaha untuk mengubahnya. Jadi pada petang ini saya mengajak ke semua, diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita sama-sama muhasabah. Adakah kita sedang berubah ke arah yang baik? Kita sedang berubah membina kehidupan yang mencapai redha Allah, ataupun kita masih lagi dalam keadaan merasa selesa dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Malang apabila orang-orang yang tidak solat menjadi bertambah ramai. Allah tetap penuh kasih dan sayang, berikan kita limpahan nikmatnya. Mulut kita tidak digunakan pun untuk membaca ayat-ayat Allah. Mulut kita, lidah kita tidak basah pun dengan zikrullah. Tapi Allah tetap bagi kita berbicara. Tetap bagi kita makan, minum melalui mulut kita. Kaki tangan kita yang Allah bagi, tidak pun kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan. Kaki tak berjalan pun ke masjid. Kita tak tunduk dan sujud pun pada Allah. Tapi Allah tetap bagi kaki kita boleh berjalan ke sana kemari. Tangan kita boleh menulis, tangan kita boleh bekerja. Kita tetap dilimpahkan nikmat oleh Allah. Kenapa kita kufur nikmat Allah, tuan-tuan? Sedangkan ancaman yang menanti kita begitu dahsyat di hadapan. Percayalah siapapun kita, tuan-tuan, kalau kita tidak bersyukur, Allah sudah menjanjikan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur nikmatku, aku niscaya akan tambah lagi nikmat. Yang Allah telah bagi ni terlalu banyak, tuan-tuan. Sampai Allah sendiri sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu nak bilang, kamu nak hitung nikmat yang Allah bagi dekat kamu, kamu tidak akan mampu membilangnya, menghitungnya. Tetapi Allah tetap menjanjikan, kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Kamu syukur, aku tambah lagi. Tapi ingat, tuan-tuan, Allah juga mengancam kita. Allah sebut, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kau kufur nikmat aku, azabku adalah azab yang amat pedih. Berapa ramai hari ini yang mengutip hasil daripada kesilapan sendiri saat usia muda yang Allah beri tidak digunakan untuk menuntut ilmu Allah yang wajib daripada ilmu fardu ain. Akhirnya hiduplah dia dalam keadaan buta teraba-raba. Dia hidup dalam keadaan hanya mengejar akan keseronokan dunia. Waktu mudanya yang wajib dipelajari dari fardu ain terlepas. Dia buta dengan agamanya, tetapi nafsunya tetap bergejolak di dalam jiwa. Dia akan melalui detik menjadi seorang yang menginjak dewasa, nak berkahwin, naluri sebagai seorang dewasa menuntut dia menjadi seorang yang memiliki pasangan hidup. Akhirnya dia menjadi suami yang buta dengan agama. Akhirnya dia menjadi isteri yang buta dengan Al-Quran, yang tidak memahami tanggungjawab sebagai seorang isteri, yang tidak memahami tanggungjawab sebagai seorang suami. Akhirnya mereka itu melayari bahtera rumah tangga dalam keadaan mereka teraba-raba mencari kekuatan
sebagai ayah yang akan memiliki anak dan cahaya mata. Akhirnya tidak sedikit jumlah mereka yang sudah menjadi ayah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah yang sebenar. Tidak sedikit jumlahnya mereka yang jadi ibu, tetapi buta tanggungjawab. Jahilnya dia. Tidak tahu dia bagaimana nak menjadi seorang ibu yang salehah kepada cahaya mata yang sepatutnya dididik dan dibesarkan menjadi penyejuk mata hati. Akhirnya tuan-tuan, mereka hanya hidup dalam satu keluarga yang mencari setiap hari apa yang akan dimakan, apa yang akan dinikmati di dalam kerengkung mereka, yang ayah dan ibu keluar mencari makan seperti mereka yang melompat di atas pokok kerana buta dengan tanggungjawab. Maafkan saya kalau tuan-tuan rasa saya cakap kasar tuan-tuan, tapi saya nak abang kat tuan-tuan, kalau kita ni dalam hidup duk fikir pasal al-sabru was-sabdu aja. Kalau kita nak fikir pasal nak makan saja, bahasa kasar dia kata al-mataqdarahu saja tuan-tuan. Apalah beza kita ni dengan duk lompat atas pokok tu. Depa tu pun tahu cari makan. No, kalau takat fikir pasal nafsu laki-laki perempuan yang hanya nak disahkan dengan ijab dan kabul, kemudian kita tak peduli akan tanggungjawab didik isteri, didik anak-anak, halal haram, hukum-hukum Tuhan, semayang bang kita tak peduli, kita kira pasal kita nak kena cari makan saja. Maka akhirnya kita duk fikir hari-hari, aku nak makan apa, nak bulan perutku, aku nak bagi anak-anakku makan. Bangkit pagi tak sujud pada Allah, tak semayang, tak tunai perintah Allah. No, hak duk fikir sat lagi nak balik bagi depa makan. Akhirnya tuan-tuan, kita ini jadi jatuh hina, sehina yang keluar daripada perut kita, daripada usus panjang dan pendek kita. Kerana kita ini hanya mencari makan sahaja, sedangkan kita tak tunai pun tanggungjawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Jadi akhirnya anak kita bakal lahir sebagai anak yang lemah, keturunan yang lemah, walaupun dia punya ringgit yang banyak kerana kita telah pun bergelut, bersusah payah. Kita pagi, petang, siang, malam bekerja banting tulang. Kita kemudiannya semakin hari semakin senang. Kita ada rumah besar, kita ada kereta besar, kita ada mutu besar. Tetapi anak kita jiwanya kerdil, anak kita nafsunya besar, anak kita akhirnya menjadi si tanggang sahaja pada satu hari nanti kerana dia buta dengan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya baca ayat tadi wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah dengan Allah dengan sabar dan semayang. Kita kena sabar tunai perintah Allah tuan-tuan. Hak wajib suka tak suka kita kena laksana kerana ia perintah Allah. Kita kena terima bahawa perintah Allah wajib dilaksanakan. Apabila yang haram maka wajiblah kita tinggalkan, wajib kita jauhi. Saya sedih tuan-tuan bila hari ini anak-anak tiba-tiba besar dalam keadaan mereka itu tak dapat yang sepatut mereka dapat daripada ibu bapa mereka. Nah, anak kata, silas kita tanya, kamu sembahyang subuh tak pagi tadi? Dia nak pergi di pejabat agama ni menikah tuan-tuan. Oi, menikah. Kita tanya ni, awak sembahyang subuh? Kamu sembahyang subuh pagi tadi? Dia kata tak jaga, mak pun tak gerak. Dah kamu duduk sembahyang tak? Dia kata tak lekat. Jadi kalau hak nak menikah ni sembahyang pun tak lekat, tanya hak lelaki, kamu sembahyang subuh pagi tadi? Dia kata tak. Cuma tinggal kita sejuk perut sikit pasal mereka tak mohong kita. Yalah. Mereka jujurlah cakap yang betul. Tapi kita kecewa sebab mereka ini akan jadi ayah. Mereka ini akan jadi ibu. No? Bila kita tanya, mak ayah semayang tak ni? Dia kata, mak ayah semayang. Abang-abang semayang tak? Dia kata, hak nombor 1 tu semayang juga, tapi adalah tinggal-tinggal. Hak nombor 2, nombor 3 apa? Mereka ni tak semayang. Kamu ada kain telekung tak? Ada. Habis semayang tak? Dia kata, semayang itu tak cukup.
Jadi tuan-tuan, anak-anak kita ni tuan-tuan duduk kat kita. Tak takutkah kita tuan-tuan kalau anak-anak dah tak semayang, anak cucu tak semayang. Mereka nanti takkan pedulikan kita bab semayang kita ni. Kita mati esok nak semayang, nak kena semayang. Kita tak semayang lah. Tapi orang lah semayang kat kita. Kan? Kok esok dia tak peduli lah. Dia hantar kita pergi, kita ikut lah. Siapa nak semayang, pak pun semayang lah. Tidak pun dia submit awal-awal sikit. Dia hantar pak tu yang tak peduli ajak dia semayang. Duk kira ajak dia cari makan ya. Hantar pergi rumah orang tua-tua tu. Lepas tu ikutlah siapa nak semayang, pak tu semayang. Ni tuan-tuan. Menyesal bukan nak duduk depan. Menyesal akan jenguk kita kemudian hari. Kalau kita mati berakhir segalanya tak apa. Sebab tak ada tanggungjawab. Seperti yang sebahagian orang yang faham. Dengan kekafirannya mereka itu, mereka kata mati habis cerita lah. Kan? Mati habis cerita. Dia kata payah-payah sangat. Kata hutang banyak dengan alung duk ligan. Dia kata kita masak bubur racun, itu kita makan, itu kita mati. Esok pagi tak ada. Itu orang tak ada beriman. Dia tak ada iman dengan Allah dah hari kiamat. Kita ni orang Islam beriman dengan rukun-rukun iman. Kita beriman dengan hari kiamat. Kita beriman dengan hari pembalasan. Jadi kita akan bangkit. Tak payah kita ni nak bangkit di sana untuk satu tempoh yang masih panjang. Di mana? Di padang mahsyar. Hari kiamat. Tapi kita masuk dalam alam yang namanya alam barzakh. Cukup dah tuan-tuan. Kita mati esok, kita akan sebelum sampai hari kiamat, kita singgah satu alam. Nama dia alam kubur. Dalam alam kubur tu sudah pun kita menerimanya. Kita akan terseksa dengan sebab kesilapan kita. Kita akan pasti menerima akibat daripada perbuatan kita. Sejak daripada dalam alam tu, kita akan merasai akibat daripada apa yang kita buat di dunia ini. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, saya nak ajak semua, jom kita muhasabah. Kita sabar tak dalam tunai perintah Allah? Kita sabar tak tinggal segala larangan Allah? Kita sabar tak bila diuji oleh Allah? Dan kita solat atau tidak dalam setiap waktu yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita dan juga kepada mereka yang duduk di bawah tanggungan kita. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Allah perintah dan perintah ahli keluarga kamu dengan semayang dan sabarlah di dalam melaksanakan semayang, melaksanakan perintah semayang ini tuan-tuan. Jadi kita kena follow, kita kena tengok, kita kena perhati, kena buat homework, kena tengok apa yang menjadi tanggungan kita masing-masing sebelum kita menamatkan larian kita di pusingan yang terakhir yang kita tak tahulah ni duduk pusingan nombor berapa. Kan? Ada orang umur 100 tahun tak mati lagi, tapi ada orang umur dia baru sehari mati dah. No, kita umur 30, 40, 50 panjang umur Tuhan bagi. Jangan ingat kata 50, kata umur kita sebenarnya masih muda. Jangan ingat bila umur 40 dia kata hidupku baru bermula. Tetapi ingatlah bila umur kita 40, 50 tahun, bermakna kita sudah 40-50 tahun berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Allah sedang menanti kita untuk memberikan keredaannya? Ataukah kita akan menemui Allah dalam keadaan mendapat kemurkaannya? Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, sekadar itu mukadimah. Kita sambung kuliah kita. Kita di hadis yang ke-10. Kita hadis yang ke-10, timbang rasa terhadap pengikut. Satu hadis yang sahih riwayat daripada Sayyidina Abdul Rahman Ibn Sakhr ad-Dawsi ataupun Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihi mud-dha'if was-saqim wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Nabi SAW bersabda, apabila seorang kamu jadi imam sembahyang jemaah, maka hendaklah ia meringkas sembahyangnya. Kerana ada di kalangan para makmum itu orang yang lemah, orang sakit, orang tua dan juga orang yang mempunyai hajat. Dan apabila kamu sembahyang seorang-seorang, maka terserah kepada kamu untuk memanjangkan sembahyangnya. Kita duduk di bahagian keterangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat, kita sudah membaca mukadimah daripada Tuk Musannif atau pengarang kita, Hafizahullah, iaitu Syekhuna Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, tuan guru kita. Kata beliau, bertimbang rasa terhadap orang lain adalah di antara akhlak yang terpuji. Itulah kita sebut pada minggu sudah. Okey.
Dan katanya lagi, dan kemampuan kita untuk bertolak ansur dengan kekurangan orang lain adalah sesuatu perkara yang mesti diambil berat, terutama oleh seseorang yang mengetuai sesuatu kumpulan. Cantik dia punya tu. Ya, tuan-tuan kita tengok tuan ya. Kemampuan kita untuk bertolak ansur dengan kekurangan orang lain, dia kata, adalah sesuatu perkara yang mesti diambil berat. Oleh siapa? Oleh semua kita, terutama seseorang yang mengetuai satu-satu kumpulan. Yang pertama, tuan-tuan, kemampuan untuk tolak ansur dengan kekurangan orang. Ada orang dia tak boleh nak tolak ansur. Tuan-tuan, tak usah duk perasan kata kita sempurna lah, tuan-tuan. No? Kadang-kadang kerana kita ni ketua, kita rasa kita lah paling tamam lah, orang Arab kata. Kita ni paling perfect lah, kita ni sempurna lah. No? Bila kita cakap ni, kita terbaik lah, kita terbaik. Itu bercakap. Kan? Tapi buat satu perkara, bercakap satu perkara. Nak buat tu. Jadi bagi agak-agak lah. Kita panggil apa? Bagi patut padan lah. Maknanya, bukan kita tak boleh nak kejar kesempurnaan. Kita punya, orang panggil apa? Blueprint kah? Kita punya perancangan kah? Kita punya projek kah? Bukan tak boleh. Kita rancang cantik-cantik, kita akan laksanakan projek begini, 1, 2, 3, 4, 5, apa semua tu, very ideal, cantik lah. Tapi bila kita nak buat, kita kena tengok keupayaan. No? Kalau kita tengok jari kita pun tak sama. Ada panjang, ada pendek. Ada besar, ada kecil. Betul ya dah? Betul. Kalau lagu tu, ada yang mampu, ada yang tak mampu. Betul ya? No? Kalau anak jari ni, kita pergi beban dengan kerja macam ibu jari, dia tak mampu, ibu jari dia lain. Anak jari dia lain. Tapi bukan kata anak jari itu tak penting. Anak jari itu penting. Nampak dah? Jangan kata bila dia ibu jari, dia kata dia boleh buat seorang-seorang. Walaupun dia boleh buat banyak benda. Bila tak ada dia, jadi susah banyak perkara. Tapi semua perlu. Semua berhajat. Semua saling memerlukan. Semua saling melengkapi. Semua. Gitu. Nampak tak? Jangan kita pergi duduk, penat kawan ni, pergi pijak kawan ni. Jangan kita angkat kawan ni, perjatuh kawan ni. Jangan kita buat nanya kawan ni, buat zalim kawan ni. Jangan kita pilih bulu. Jangan kita tak berlaku adil. Jangan kita tak menilai seseorang itu dengan penuh keadilan dan kesaksamaan. Bila jadi ketua ni, kena timbang kasar. Kan? Oleh kerana kawan ni satu orang yang dia ni, selalu duk makan kopi dengan kita. Dia ni satu orang yang pandai duk ayat kita. Dia ni satu orang yang bagus punya duk up, duk lambung kita. Jadi kita pun bagus punya duk bagi kat dia. Tiba-tiba, orang yang ada kemampuan, dia ni jenis sengap sikit. Dia jenis tak orang nak bercakap. Dia jenis memang dia lagu tu. Dia bercakap tak pandai. Tapi mulut dia tutup, tangan dia buat kerja. Ada orang lagu tu? Ada. Dia mulut, dia cakap tak banyak. Tapi kerja dia smart. Kerja dia sempurna. Dia boleh buat. Tapi dia tak pandai bercakap. Jadi kita kena tengok keupayaan, tengok kemampuan, tengok kebolehan, berikan keadilan dengan penuh kesaksamaan, timbang rasa. Janganlah satu orang itu, bila dah dia boleh, kita beban dekat dia ke semua. Janganlah bila satu orang itu, dia ni tak boleh, kita langsung tak beri dia peluang. Yang tak boleh, beri dia bimbingan. Yang tak boleh, beri dia pimpinan. Manusia boleh berubah, Betul tak? Ini kita, kalau kawan tu silap satu kali silap punya pasal, kita sudah kerak dia. Kita korek sekali dengan umbi-umbi dia. Kita tak mau tengok dah muka dia. Janganlah lagu tu. Jangan ingat kalau kawan tu sudah berjaya, satu orang berjaya, kejayaan itu milik peribadinya. Dah. Kita dalam satu jemaah, satu pasukan, satu organisasi. Sebenarnya kita saling kuat menguatkan. Kita saling memerlukan. Tu hak yang duduk jaga di pintu depan. Dia adalah image kepada jabatan kita ataupun jemaah kita. Nampak tak? Yang Tok Imam duduk di depan tu. Jemaah makmum duduk di belakang ni. Tapi jemaah dalam masjid tu sudah menjadi gambaran kepada Tok Imam tu. Nah, nampak tak? Tok Imam tu. Tengok jemaah dia punya bagus lah apa semua. Tengok kita sampai masjid tu dengan ada
Cantik lah dengan bilik ayak dia, dengan program atok kuliah dia, dengan semua kenduri makan dia, hari Jumaat kita nak pergi sembahyang Jumaat, tengok dia atok ada pisang, ada ayak sabir pun ada. Jadi maknanya kita tengok tu kita nampak macam mana harmoninya. Kita nampak macam mana kerjasama dia. Nampak tak? No? Ni kita pergi, kita tengok Allah, bilik ayak lah, sedih lah. Kita tengok lah, bocong. Kita tengok tani Allah, jahanam. Allah, tempat tarik pun tak ada. Allah, kita nampak tu bukan takat nampak Tok Siak dia aja, bukan nampak jemaah dia. Nampak sampai Tok Imam tu. Silap-silap orang nampak kelingan sampai Tok Qudhi tu. Tuan muslimat sekalian, saya beritahu mana. Saya nak abang kata apa? Saya nak abang kata pentingnya daripada orang atas sampai kepada orang bawah. Orang bawah sampai orang atas. Kalau jadi orang atas, tolong timbang rasa lah. Lagu tu lah. Tolong timbang rasa. Gitu. Jadi dia kata, dan kemampuan kita untuk bertolak ansur dengan kekurangan orang lain adalah satu perkara yang mesti diambil berat, terutama oleh seseorang yang mengikuti satu kumpulan. Macam kita lah dalam satu keluarga, bukan? Isteri ni tak bekerja, suami ni bekerja. Tapi walaupun isteri tu tak bekerja, ada anak yang OKU, ada anak yang belajar 3-4 orang, kecil-kecil halui, mak ni nak tengok depa ni. Jadi hak yang si suami ni tak boleh lah dengan sebab hak di rumah ni dia kata, bukan kerja apa. Orang tanya ni, bini tuan kerja. Dia kan dah bukan ada kerja apa satu. Bini saya duduk di rumah ya. Amboi. Bini tak ada kerja apa satu. Duduk di rumah ya. Hak duduk di rumah tu tak buat kerja ke? Betul tak? Hak duduk mangkit pagi-pagi awal. Hak duduk tengok menyuruh makan minum. Hak duduk serika baju. Hak duduk basuh kain. Hak duduk sidai kain. Duduk lipat kain. Hak duk tengok anak-anak, hak pi merkit, hak pi mesyuarat PBIBG. Kadang-kadang tu siapa dia? Kadang-kadang suami tu sampai tak dan. Merkit pun dia tak dan pi, sekolah anak tak dan pi, mesyuarat PBIBG pun tak dan pi, hantar anak sekolah pun bini, semua bini. Adalah bukan ke semua hak yang bagus tu, hak ramailah. Hak laki-laki ni baguslah, ramailah. Tapi nak abang ada, tu pun dia kata bini dia tak kerja apa sebab dia kata aku yang duk kerja seorang-seorang di luar ni cari duit, cari makan. Bini ku tak ada kerja apa. Jangan lagu tu. Janganlah sampai kita balik amboi hamai sat. Awak abang anak tu yang OKU tu dia duduk suap makan di mulut anak tu. Dia anak tu nak OKU ni tuan-tuan. Kalau dah dia tu istimewa. Umur berapa pun duduk istimewa situ lah. Dia tu kadang umur sampai 5-16 tahun, 20 tahun istimewa situ lah. Mak tu lah nak tengok. Hamai sat. Awak abang, hang buka setukin aku. La ilaha illallah. Stukin dia pun dia suruh bini buka. Kan? Mana dia yang kopi kau mana? Contoh je. Betul tak bini kena buat? Betul lah. Tapi takkan sampai taratu kot. Tengoklah keadaan. Pasal apa? Pasal Islam itu bersifat apa? Penuh keadilan. Dia ada ihsan. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Allah catat ihsan. Allah perintah kita berlaku ihsan pada semua perkara. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, orang hak jadi ketua ni sangat besar tanggungjawab dia, tuntutan dia supaya dia ambil berat atas kekurangan orang lain yang duduk di bawah dia. Tiba-tiba kawan tu suami dia aksiden. Duk kena pergi treatment di hospital. Kan? Kita pun tahu kata suami dia aksiden duk kena treatment di hospital. Dia ni Allahu Akbar dengan kerja dia apa semualah Allah. Boleh tak tolong cover saya petang ni saya tak ni pasal suami saya nak kena pergi dressing. Dressing kawan ni kan. Jadi mukalau lah depa tak boleh nak tolak suami nak kena pergi tu tak ada siapa. Siapa pun tak boleh bawa, kita lah yang kena bawa. Tak ada siapa boleh bawa. Dia kata tak tahu. Kak Ngah tak tahu, Kalun tak tahu. Katih tak tahu, Kani tak tahu. Dia tak tahu, ikut suka. Contohnya. Jadi pada waktu tu, mungkinlah hak tadi ni dia terpaksa lah pergi mengadu kat atas. Pergi mengadu kat di atas ni. Pergi abang tuan saya ni minta maaf lah. Allah Ta'ala diuji saya pasal suami saya baru ni aksiden tu. Dia nak pergi dressing. Tarikh dia hari ni. Jadi saya nak kena bawa pergi pasal kebetulan. Bawa dia tak
Tak boleh bawa pergi petang ni. Giliak saya nak kena ni, mereka tak mau nak bantu tuan. Jadi tuan tu waktu tu, bos tu waktu tu, ketua tu waktu tu kena gunakanlah dia punya kesaksamaan, punya keadilan dia tu. Kan? Kalau perlu dia panggil siapa-siapa yang dia perlu panggil lah. Kalau tidak pun dia pula, so dia kata tak apalah. Zainab pergi. Tak apalah, saya akan ganti tempat Zainab petang ni. Dah kamu semua tak mau ganti, saya ganti. Biar mereka malu. Kan? Nanti mereka pakat celapak mai, tak apalah tuan, saya gantilah. Macam tu lah lebih kurang. Janganlah kita pula pergi duduk bubuh tambah. Dia kata tak ada pasal. Kalau tak buat kerja, tak ada, gaji tak ada. Walaupun kawan tu mai sampai sekali sampai petang lah. Nak pergi pukul 3. Dia kata kalau nak pergi juga, tak apa. Isi borang cuti, terus cuti. Cuti tanpa gaji. Tu dia punya tak ada ihsannya. Jadi kita kena ambil berat dalam perkara ni tuan-tuan. No? Gitulah kita bila jadi bapa, jadi mak, tengok anak-anak kita yang macam jari. Yang saya kata ni, ada anak dia tinggi tuan-tuan, dia mengaji pandai. Ada anak dia kecil, dia ketot, dia rendah, dia mengaji kurang. Janganlah kita berlaku zalim pada mereka. Ra'ilah siapa pun di hadapan kita, pasti setiap orang itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Begitu. No? Walaupun kita sendiri mempunyai kekuatan, tapi hendaklah kita meraihkan kemampuan orang yang lain supaya wujud tindakan padu dan seragam. Begitu. Maknanya kita ni kena tengok kita punya tim. Tim kita ni mampu tak mampu? Tim kita ni bolehkah selaju kita? Contohlah macam kita jadi jadi tekong kan. Kita jadi tekong kan. Kita kayuh perahu. Kita boleh laju sebab kita ada tenaga yang kuat. Tapi ada dalam ramai-ramai itu 3-4 orang dia tak boleh laju. Jadi pada waktu itu kita nak kena raih mereka yang tak boleh laju. Kita mulakan dengan pelan, kita mampu laju. Tapi mereka tak boleh laju. Kita nak bagi kepada mereka kepandaian dulu, kemahiran dulu, kemudian bagi dekat mereka tenaga, fitness. Itu kita panggil apa? Selangkah sederap. Kan? Selangkah sederap, seia sekata. Baru betul. Cuba bayangkan kalau kita nak dengan kita punya style, depa ikut suka hampa lah. Kan? Yang penting dia kata aku nak laju. Jadi dia pun cincang bagi laju, yang puak belakang tu tak mampu, depa dengan pelan depa, dah bos kata ikut suka, maka niscaya akan belagalah menentang pendayung tu, niscaya mereka akan perahu yang sedang bergerak ke depan akan menjadi perlahan kerana bertelingkah sama sendiri. Macam itulah kita. Kita kena meraih orang di bawah kita. Kita kena meraih keupayaan dan kemampuan. Sehingga kita sentiasa dalam keadaan membina kekuatan. Kita jangan meruntuh, kita hendaklah membina. Masalah kita hari ini kita suka meruntuh. Tentu nak meruntuh senang, nak bina yang susah, nak perbaik susah, nak perjahanam senang. No? Tu. Jadi kita hendaklah sentiasa peka dengan keperluan dan meraih perbezaan, sehinggalah kita dalam keadaan hanya membina supaya akhirnya apa yang kita impikan itu berjaya dicapai. Begitu. Jadi dia kata supaya wujud tindakan padu dan seragam. Apa maksud? Maksudnya walaupun kita mampu, tapi kita raih orang di bawah. Mereka ni tak boleh lagi ni. Takat tu saja dulu. Okey, takat tu saja dulu. Kan? Kita ni lancang baca Quran. Kita lancang. Tapi mereka kokang sangat. Kita hantar pergi baca sampai setengah juzuk, suruh mereka ikut. Mereka kokang, mereka patut semuka ya. Contohnya. Kan? Dia kita baca dengan lancang, dengan penuh kelajuan. Yang mereka tu tak boleh. Mereka kena tartil, kena slow-slow. Jadi kita kena raih. Tak boleh kita pergi hukum mesti orang semacam kita. Tidak. Setiap orang itu Allah bagi dekat dia sesuatu yang menjadi menjadi keistimewaan pada dia, yang kadang-kadang ianya adalah satu cabaran kepada kita yang jadi ketua atau yang menjadi imam ini.
Dia ni kadang-kadang dia tu dah orang istimewa dah. Dia tu jenis tak sihat, gagap, kokang kan. Kadang-kadang dia sudah pun uzok, keistimewaan uzok dia tu. Maka kita kena tengok. Sebab itu dalam hadis ini dia bercakap tentang tu imam apabila dia solat berjamaah, dia hendaklah meringkaskan solat dia. Pasal di belakang dia ada orang berhajat, ada orang tua-tua, ada orang yang memerlukan. No, ada budak-budak kadang-kadang duk enggah ya wow. Ya, yang kita duk baca sampai 2-3 muka. Kesian dekat budak tu. Kesian dekat mak dia yang sembahyang berjemaah. Jadi begitu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi kata pengarang setelah disebut walaupun kita sendiri mempunyai kekuatan, tetapi kita hendaklah meraih kemampuan orang yang lain supaya wujud tindakan padu dan seragam. Kalau tidak begitu, maka apalah maknanya berkumpulan atau berjamaah. Kita panggil Kita panggil apa? Kerja berpasukan. Kan? Apa artinya kita satu pasukan tapi kita semua bertelingkah pandangan? Apa artinya kita satu pasukan tetapi kita saling pijak memijak sesama kita? Apa artinya kita satu pasukan tapi kita saling berbunuhan? Akhirnya yang kita kejar tidak dapat, yang dikendong pasti berciciran. Sebab tu kalau kita dalam konteks keluarga, Nisa, kalau yang jadi suami itu ditikam bini dia, bini tikam suami dia. Kau ni kata dekat kau ni kata kau ni pejatuh, kau ni pejatuh, kau ni jatuh ayak muka bapak, jatuh ayak muka mak jatuh ayak muka bapak depan anak-anak. Apa jadi hancur rumah tangga itu? No, tidak akan ada kekuatan pada rumah tangga itu. Anak itu akan menghadapi satu konflik jiwa yang akhirnya menjadikan dia seorang yang lemah, negatif dan akan memberontak. Ini yang sedang berlaku. Tak ramai yang dapat tahan, yang dapat kawal diri sehinggalah dia mampu untuk meletakkan kemarahan pada tempatnya. Dia akan hanya menyebut sesuatu yang bahaya itu. Kalau disebut depan anak-anak hilang kepercayaan kepada ibu mereka, kepada bapa mereka, dia hanya akan sebut di tempat dia. Nampak tak? Dia boleh kata depan anak-anak dia, kepada bini dia, tapi dia tak kata. Dia boleh kata dekat suami dia. Kalau dia nak kata depan anak-anak dia, dalam kereta, waktu laki dia tengah bawa kereta, tapi dia tak kata. Dia telan dalam perut dia walaupun duk terkeluar balik. Bila dia nak kata? Dia balik rumah, masuk dalam bilik, katuk pintu. Dia sekali-kali tidak menjatuhkan ayak muka pasangan dia. Dia akan kata, bang, saya minta ampun, minta maaf bang. Kalau yang saya cakap ni akan menyebabkan abang kecil hati. Saya minta ampun, minta maaf. Izinkan saya cakap bang. Contohnya. Dia go dengan smartnya untuk bagi tahu apa yang ada dalam hati perut dia. Tuan-tuan, saya tak kata nak suruh tuan-tuan semua pakat telan lah kalau boleh. Tapi kalau tak boleh telan, nak buat gimana? Kita kena luah. Tapi kena luah dengan cara yang baik. Tak boleh kita telan, tapi kemudiannya lekat. Kemudian tak boleh telan dah. Kemudian kita muntah sampai penuh muntah atas muka. Laki kita, bini kita, kali dengan anak-anak kita. Tak boleh lah lagu tu. Apa maksud? Maksudnya bila kita dah tak boleh tahan, kita jatuh ke ayak muka orang depan kita, tak peduli dah siapa dia, suami kita kan, mak pak kita kan, kita kata, kita maki hamun. Pasal apa? Aku nak puas hati aku. Aku sakit dalam hati. Inilah penyakit dalam jiwa masyarakat hari ini, sehingga hilang pertimbangan, sehingga akhirnya tidak meraih lagi siapa di hadapan mereka. Jadi kita sedang sampai di situ tuan-tuan, tak habis lagi. Kita akan sambung lagi nanti, wallahu a'lam. Kita berehat seketika. Untuk anda yang nak bertanyakan soalan, boleh terus hubungi di talian 0477130037 ataupun 0477176008. Boleh juga kemukakan soalan di ruangan komen di live Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Muslimin dan Muslimat, rancangan bimbingan Faqih Ain setiap hari bermula dari pukul 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Selamat datang ke MH69. Baik, kembali semula untuk sesi soal jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak Indun sama. Baik, silakan. Assalamualaikum Encik Aisyah. Waalaikumsalam ya Kak Indun. Ya. Kak Indun kongsi dengan apa yang Tuan Cik cakap tadi tentang sembahyang di jemaah tu. Yang perlu kerjasama antara imam dengan makmum. Terutama kalau sembahyang waktu tak puas sangat kalau makmum tak ramai pun kan. Terutama kalau hari Jumaat, kalau makmum tak ada cukup 44 hari tak jadi jemaat tu. Jadi yang perlunya kerjasama antara imam dengan makmum, tak boleh
kenal lebih kurang lah antara imam dan makmum itu saja yang Kak Indra dapat kongsikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, nampaknya talian terputus. Boleh cuba untuk hubungi sekali lagi di talian saya nyatakan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ida. Ya, Mamu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang kita didikkan anak ni, kadang-kadang tak betul. Pasal apa? Kadang kita tengok satu story dah jadi yang kat kawan sahabat mula. Pasal tak ada hukum hakam, tak pergi masjid, tak pergi dengar kuliah. Lah dapat buat lawak-lawak macam dapat bergaduh. Yang si lelaki ni minta cerai. Cerai pula dia hebat pula angkat mak-mak dia dah tinggal dah, dia dah cerai dah. Tapi dia main tanya kat mamu nasihat tu. Mamu kata nantilah saat petang dengar radio, ustaz yang dijawab apa-apa. Ustaz punya kata, tuan dengar, aku punya kata, dia dengar. Yang tu lah, mamu nak ustaz tolong udah tak dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu? Ya, Pak Abdul Hamid daripada Jalan Tok Kumbang. Baik, silakan. Ya, nak tanya satu soalan. Kata Allah kampung saya ni pengen kata daripada muda sampai ketua, sampai lah ni umur kat 70 lah. Semayang dah langsung. Tapi masjid dia pergi. Jadi bukan dia tanya perempuan dia cerita sendiri. Itulah tengok kemarin dia balik pergi masjid, mereka pun kau tunggarik dia ada keluar di kedai lagi. So, soalan tu yang untuk siapa dia yang pergi masjid tu? Okey. Tak berapa faham clear. Kurang jelas sikit soalannya. Assalamualaikum. Kita terima hal lain. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cik Ilyas ya. Cik Ilyas. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam ya Cik Ilyas. Apa pendapat Tuan Syekh? Sayyidina Umar alaihissalam Umar radhiyallahu anhu. Yang kita tahu sikap dia yang sungguh tegas, bengis. Ya. Tapi setelah dia memeluk Islam, ditadbir oleh Rasulullah, dia menjadi manusia yang paling tawaduk, yang paling lemah. Sehingga kan pada satu hari isteri dia berletir orang kata. Dia dapat menahan. Sampai pada ada seorang sahabat tu nak minta nasihat pun balik. Jadi dia menjawab, isteri dia telah banyak melakukan kebaikan rumah tangga. Dia terpaksa minta pencerahan daripada Tuan Syekh lah mengenai perkara ni yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih kepada semua pemanggil kita pada petang ini. Yang pertama daripada Kak Indun Kampung Utama ni, saya ingat tidak bersifat soalan kot, sebab Kak Indun menyebut tentang kerjasama antara Tok Imam dan makmum dalam solat berjemaah. Dia kata kalau solat jemaah biasa ni tak apa sikit pun. Tapi kalau solat Jumaat memanglah kena 40, memang betul lah. Memang tak dapat tidak. Sebenarnya dia satu gambaran tentang kehidupan kita yang apabila kita hidup dalam satu masyarakat, kita akan dipimpin oleh seorang imam yang akan bertindak memimpin kita, dan kita kena mengikut adab dan tata cara dalam kepimpinan. Sehingga dalam sembahyang berjemaah ni, kalau imam salah pun ada cara kita mendegurnya. Ada waktu kita terpaksa mufarakah, maka kita akan mufarakah dengan imam dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu pun juga ada tata caranya. Baik. Mamu Hanafiah tanya pasal dia kata masalah satu orang yang tak kisah tentang didikan anak ni. Tak didik, tak peduli. Maknanya anak-anak membesar dalam keadaan tak ikut akan didikan agama. Jadi keluarga ni tak ikut hukum hakam. Makna tak peduli sembahyang bang, tak pergi mengaji, tak pergi kuliah. Yang akhirnya yang si isteri minta cerai. Memang sebenarnya tuan-tuan, kecelaruan dalam hidup rumah tangga dan masyarakat sebenar-benarnya diakibatkan apabila kita membelakangkan akan tarbiyah Islamiah. Kita membelakangkan didikan agama ke dalam diri kita.
apabila seorang itu sudah meninggalkan agama, yakni sudah tidak menghayati agama. No? Tentunya yang kata meninggalkan agama ni maksud di sini bukanlah kata dia keluar pada Islam. Dia tak keluar pada Islam. No? Anak-anak kita, anak-anak muda kita yang kadang kita duk jumpa dengan rambut dia kala, dengan kuku panjang dia, dengan seluar singkat dan cangkat nampak kepala lutut dia. Depa tu semua orang Islam yang kita tengok ditulis di dalam kad pengenalan depa. Tapi mereka itu sudah tidak menghayati Islam sudah. No? Yang kadang-kala mereka ini apabila nak menikah baru depa pi cari pejabat agama. Depa pi cari tok imam pasal nak menikah. Dan sebahagiannya sudah tidak peduli kepada institusi kita. Ada yang duduk sekali tanpa berkahwin, ada yang beranak sampai 3, 4, 5 kali dalam keadaan anak itu adalah anak tidak sah taraf. Bahkan sampai satu zaman lah ni tuan-tuan, ada ibu bapa yang tak peduli anak-anak, mak tu pun anak zina, boleh ke anak dia pun nak zina, lepas itu anak dia pergi zina pula dengan orang lain, lepas itu beranak anak zina, baru menikah. Sampai 3-4 lapis anak zina pada zaman ni. Apa punca dia tuan-tuan? Puncanya adalah kerana membelakangkan agama. Bila kita membelakangkan agama, kita hidup ni hanyalah kerana dunia, pasal nak cari makan, nak seronok lepas tu kita sandang kepada hukum agama ni sikit-sikit lah. Dia kata payah aku cerai hang, tidak apa hang cerai aku lagu tu lah tuan-tuan. Dan kadar perceraian sedang membimbangkan kita. No? Saya duduk sains tu tuan-tuan, tengok kadang tu Allahu Akbar ni baru 3 bulan menikah. Kan? Dah bercerai. Jadi kita rasa cukup sedih kerana kita melihat kepada kepincangan yang berlaku ini, dan kita nampak ia adalah akibat daripada kelalaian kita di dalam memberikan pendidikan agama yang secukupnya kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian soalan daripada Bang Mit, Cik Abdul Hamid daripada Jalan Tok Kumbang ni, dia kata umur 70 tahun tapi tak pernah solat. Tapi masjid duk pi. Saya pun tak faham lah kenapa masjid pi tapi tak solat. Tapi mungkin ada orang yang macam ni. Dia pergi ke masjid mungkin kerana dia nak pergi minta sedekah kah. Dia pergi masjid, dia mungkin dia kerana duduk rumah dekat masjid, dia pergi kena aircon masjid kah, dia kena kipas angin di masjid kah. Tetapi kita nak abang lah, orang yang tak sembahyang, orang ni adalah orang yang cukup celaka lah. Minta maaf kasar sikit. Nah, orang tak sembahyang ni dia sebenarnya akan pasti menerima azab sebelum daripada dia mati. Sebelum daripada dia mati. Di dunia pun dia dah menerima balasan Allah. Apa yang dia buat tidak ada berkat, ditarik daripadanya berkat rezekinya. Dia ni akan mati dalam keadaan yang sangat dahsyat lah kalau dia tidak bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau dia masuk dalam kubur akan diseksa di kuburnya sehinggalah diberikan syuja'ul aqra, ulang yang akan gigit dia, belit dia, seksa dia sampai hari kiamat. Balik di hari kiamat pula dia akan menerima akibat di neraka Allah, na'udzubillahi min zalik. Bahkan waktu orang ni hidup, kalau dia tak bertaubat dengan taubat nasuha, dengarlah tuan-tuan khabar ni, anak-anak muda kita tolong semayang, tolong minta ampun pada Allah, tolong bertaubat nasuha, ganti balik semayang kita. Sebab saya selalu sebut kepada budak-budak muda yang duduk nak menikah sehari dua ni, bila kita tanya semayang jaga tak, siapa tak semayang, tuan-tuan ramai tak semayang. Saya nak sebutkan bahawa kalau kamu tak semayang, macam manalah kamu nak dapat keluarga yang berkat, dapat isteri yang berkat, dapat rezeki yang berkat. Orang yang tak semayang ini, dia terkecuali daripada mendapat doa orang-orang yang soleh. Bayangkan orang soleh satu dunia ni punya ramai bilion umat Islam. Dalam kumpulan bilion umat Islam tu ada sejumlah orang soleh, tok-tok wali, mereka ini doa, dan doa itu sampai kepada orang yang solat. Orang tak solat, dia tidak akan dapat doa daripada orang yang soleh tadi. Nah, jadi walau bagaimanapun kita orang yang duk pergi sembahyang di masjid kena tetap juga
buka tangan, ajak dia, pimpin dia, ajak pi sama-sama pi masjid supaya dapatlah dia rahmat macam mana kita dapat juga insya-Allah. Dan yang terakhir, Cik Ilyas daripada Pulau Pinang berkenaan dengan Saidina Umar yang sangat tegas. Dia sangat bengis sebenarnya sebelum Islam, tapi bila dia Islam, dia begitu tawaduk, dia begitu lembut sehinggalah dengan penuh kasih sayang dia boleh menerima leteran isterinya. Apa yang menyebabkan dia begitu hebat? Ya, kerana dia menghayati agamanya, kerana dia menghayati apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia mengimbau akan kesusahan yang dilalui oleh isterinya, yang melayani setiap keperluannya, yang melahirkan anak-anaknya, yang bersusah payah untuknya. Apalah sangat untuk mendengar sedikit apa yang nak isterinya sampaikan padanya. Jadi panjang lebarnya nanti akan datang insya-Allah, ada kesempatan kita sambung lagi. Saya ingat sekadar itu kuliah kita pada petang ini. Sedikit tuan-tuan, saya nak ucap terima kasih banyak kepada ramai yang ikut serta di dalam program kita daripada Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Kedah yang menganjurkan kempen wakaf Al-Quran dan juga korban akikah di Sudan dan Uganda. Jadi siapa yang nak bersama dengan kita lagi, bolehlah menghubungi saya di talian saya sendiri 0134881967. Tuan-tuan boleh WhatsApp saya 0134881967. Jom kita wakaf Al-Quran. Mudah-mudahan Quran kita akan dibaca oleh anak-anak tahfiz di sana yang akan sampai hancur dalam bumi kita insya-Allah. Mudah-mudahan Quran kita akan terus berkekalan dibaca dan dihafal oleh anak-anak di sana. Dan mari kita bantu mereka yang memerlukan di mana sahaja bumi Allah. Mereka itu memerlukan bantuan kita walaupun doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati tiap hidup kita dan ampuni segala dosa kita. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Tuan Syekh Yusof bin Haji Ahmad, Pegawai Agama Daerah Yan, dan terima kasih untuk anda yang bertanyakan soalan dan mendengar rancangan bimbingan Fardu Ain setiap hari bermula dari jam 6 petang terbitan Jamil Izzah. Tahukah anda sebanyak 2.5% pendapatan anda kepunyaan hak asnaf? Tunaikanlah zakat anda. Hubungi Lembaga Zakat Negeri Kedah di talian bebas tol 1800 88 1740.